Dipersilakan Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana berikan peluang pada saya untuk berbahas berkenaan dengan jawatankuasa ini. Pertamanya saya ingin menyentuh berkenaan dengan kerangka keberhasilan bagi pihak kementerian, iaitu outcome yang kedua berkenaan dengan decent work, yang saya kira adalah menyentuh berkenaan dengan keselesaan, keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Oleh kerana itu, saya ingin menyebut butiran 03, 02, 00, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kementerian memperuntukkan 133 juta bagi belanja mengurus dalam belanjawan ini. Lalu saya ingin menimbulkan beberapa perkara berkenaan dengan kerangka keberhasilan kementerian yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya adalah dari sudut kadar kemalangan di tempat kerja. Kementerian menetapkan 2.32 orang per 1,000 kadar kemalangan di tempat kerja. Kalau kita mengambil perangkaan jumlah tenaga buruh setakat Disember 2022 yang berjumlah 16.73 juta orang, ini bermakna kementerian menetapkan kadar kemalangan di tempat kerja berjumlah 38,813 untuk satu tahun. Ini satu jumlah yang sangat besar, ya. Walaupun berlaku peningkatan ataupun pengurangan kadar kemalangan yang ditetapkan oleh kementerian dari setahun ke setahun, tetapi bagi saya jumlah ini masih terlalu besar. Dan kalau kita bahagikan kepada bulan, ianya berjumlah 3,234 orang setiap bulan. Ini kadar kemalangan di tempat kerja. Yang keduanya ialah kadar kematian di tempat kerja yang berjumlah 3,23 berbanding dengan 100,000 orang ataupun berjumlah 540 orang bagi satu tahun ataupun 45 orang setiap bulan. Ini pun satu kadar yang agak tinggi juga kalau kita fikirkan bahawa kita nakkan tenaga yang ramai dan kita fikirkan kehilangan kepada keluarga yang tercinta. Ataupun mereka yang terlibat dalam kemalangan sudah tentu hilang mata pencarian. Sama ada keilatan yang kekal ataupun yang sementara. Jadi, apa yang ingin saya timbulkan ialah setakat manakah kementerian bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini diberikan perhatian yang utama. Saya telah berkhidmat lebih daripada 20 tahun dalam syarikat multinasional dan yang bagusnya ialah syarikat multinasional ini mereka memang sentiasa mementingkan tentang keselamatan kesihatan pekerjaan. Tetapi bagaimana mereka yang terlibat dalam sektor PKS, ya, yang saya lihat aspek ini masih belum diberikan tumpuan oleh kementerian dan kerajaan buat masa ini. Jadi saya harapkan adanya usaha yang gigih untuk pastikan bahawa semua pekerja ini apabila mereka pulang ke rumah, yang di rumah itu menunggu mereka setiap hari in one piece, ya, dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Yang keduanya, saya ingin menyentuh tentang 040500 Majlis Perundingan Gaji Negara. Apakah rancangan MPGN dalam memberikan keadilan dan kebajikan kepada pekerja gig ekonomi yang tidak termasuk di bawah definisi pekerja dalam Ordinan Buruh dan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Saya berharap ada satu penelitian yang terperinci untuk memastikan pekerja gig ekonomi ini yang mencecah bilangannya 600,000 orang dalam negara kita. Yang terakhirnya, Datuk Pengerusi, ialah berkenaan dengan pembangunan, iaitu 00,600 berkenaan dengan kemajuan guna tenaga manusia yang berjumlah 355 juta, bertambah kepada
bertambah naik sebanyak 148 juta. Ini satu jumlah yang besar. Kita ucapkan terima kasih kerana kesungguhan kerajaan Madani untuk memastikan kita mempunyai tenaga mahir yang cukup, tetapi kita masih lagi terlalu kurang berbanding dengan negara jiran kita Singapura 52% tenaga mahir, di Jerman 82% tenaga mahir. Kita masih lagi terkial-kial untuk nak mencapai tahap 30 hingga 35%. Oleh kerana itu, saya berharap supaya ada langkah-langkah yang terperinci yang kita memberikan tumpuan ini untuk nak menaikkan taraf kemahiran rakyat daripada negara kita ini, dan ada perincian yang tertentu yang diberikan kepada MP untuk kita dapat melihat di manakah peruntukan-peruntukan ini dibelanjakan dan juga berapakah penjimatan yang diraih oleh pihak kerajaan apabila kita menswastakan TVET kepada syarikat-syarikat gergasi yang telah pun menawarkan diri untuk terlibat dalam memastikan kecukupan tenaga mahir dalam negara kita ini. Terima kasih, Datuk Pengerusi.